Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah untuk Allah, Rabbul Alamin. Allah Tuhan bagi seluruh makhluknya. Bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Melayu atau orang Islam sahaja. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Rabbul Alamin. Dia bukan Rabbul satu-satu bangsa, satu-satu kaum, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadikan seluruh makhluk. Yang Muslim, yang belum Muslim, Arab, non-Arab, putih, hitam, Cina, Melayu, India, semua makhluk Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang diutuskan oleh Allah juga sebagaimana firman Allah, "Qul ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, bukan pada orang Arab saja. Engkau adalah utusan Allah bagi mereka semua. Firman Allah lagi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan engkau, ya Muhammad, melainkan sebagai pembawa rahmat kepada alam sekitarnya. Kepada semua bangsa, semua kaum, kepada binatang-binatang, kepada tanaman-tanaman, dan kepada alam sejagat. Yang kami hormati saudara pengurusi majlis, semua keluarga-keluarga daripada jabatan Kementerian Luar Banda, saudara-saudari yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi macam-macam nikmat dan kemudahan hidup. Di antara nikmat yang sangat bernilai di sisi Allah ialah nikmat agama. Apakah manusia ini hidup perlu ada agama? Jawapannya mesti. Walaupun ada kumpulan-kumpulan manusia yang kata agama tak penting. Perlu apa ada agama? Agama datang memecah belahkan orang. Memisahkan orang Buddhis lain, orang Hindu lain, ya, orang-orang Yahudi lain, ahli kitab lain, orang Nasara lain, orang Islam lain. Kita akan mengatakan kelainan ini bukan datang daripada agama, datang daripada manusia. Lihat pada keindahan agama kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita, agama Islam bukan kita punya, bukan Arab punya. Agama Islam itu adalah hak Allah. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang sah di sisi Allah, Islam. Ini Allah yang bagi tahu. Kemudian Allah bagi tahu supaya kita jangan salah faham. Jangan kita pula orang Muslim keliru. Kata semua agama sama. Katanya kita pun keliru juga. Allah, yarhamkallah, berfirman lagi, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang pilih selain dari agama Islam, Allah tak terima. Kita boleh pilih. Tapi ada yang Allah terima, ialah apa yang Allah pilih. Yang mana Allah tak pilih, kita pilih, dia tak terima. Supaya kita jangan salah faham terhadap agama. Sejak dari Adam alaihi salam sampai
Nabi yang kedua Idris alaihissalam, kepada Rasul pula Nuh alaihissalam. Dari keturunan Nuh ini datanglah bangsa-bangsa dan suku-suku kaum. Saya nak bawa muslimin dan muslimat melihat Islam sejak daripada asalnya. Apakah agama Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sahaja? Tidak. Semua nabi-nabi adalah Muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mengingatkan kita, manusia yang mula-mula dia jadi makhluk manusia Adam. Allah yang jadikan Adam. Apabila Allah jadikan Adam, Allah takdirkan Adam ini diamanahkan untuk menjadi khalifah Allah di alam yang dinamakan bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pilih supaya yang akan menjadi khalifah di atas bumi Allah ini ialah makhluk yang nama manusia. Artinya bumi ini kita diberi amanah. Adakah alam lain? Alam lain banyak. Alam Jabarut, alam Malakut. Macam-macam alam. Kalau sains pun confirm dia ada macam-macam alam. Dalam ayat Quran Allah cerita dia jadikan sab'a samawati wal ard. Allah jadikan 7 pelapis langit dan 7 pelapis dunia. Berarti dunia kita ada 7 dimensi. Kalau jabatan dalam konteks negara, dia ada satu badan tanggungjawab dalam bandar. Bandaraya. Ada unit bertanggungjawab tentang bandaraya. Unit di sini mungkin luar bandar. Bukan? Ada pembahagian-pembahagiannya. Allah Subhanahu wa taala maklum pada kita, dia bukan jadi bumi satu dimensi saja. Ada 7 pembahagian bumi. Artinya, kalau kita dengar kadang-kadang Bermuda Triangle contohnya, yang berlaku di barat dan juga berlaku sejak kebelakangan di Asia ini. Tiba-tiba hilang. Bukan sampan-sampan yang hilang. Bukan benda-benda kecil yang hilang. Ini kapal terbang pun boleh hilang. Oh, ini kemana hilangnya? Nak kata mati, tak ada tanda mati. Nak kata terbakar, tak ada tanda terbakar. Nak kata tenggelam, belum jumpa lagi. Tapi hilang. Sebagaimana berlaku di Bermuda Triangle, bukan kapal saja, kapal terbang hilang, kapal laut, passenger ship, cruise boleh hilang. Kerana dia sudah masuk dimensi itu. Bila masuk dimensi itu, kita sudah lost contact dengan dimensi yang ini. Dia ada 7 pembahagian bumi Allah. Allah Subhanahu wa taala maklum pada kita bagaimana cantiknya agama dia sehingga dia berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Kalau kita baca kitab lama, Taurat, baca kitab bau Injil, tak akan jumpa kalimah macam ini. Baca kitab Buddha, Dharma. Baca kitab Hindu, Sanskrit dia. Tak akan jumpa ayat macam ada dalam Al-Quran. Yang Allah bagi tahu,
1400 tahun dulu, hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kamu. Cantiknya Islam. Artinya, wa atmamtu alaikum ni'mati, artinya nikmat aku sudah cukup. Apa yang you nak dalam dunia ini sudah ada panduannya. Bagaimana kamu nak hidup di akhirat pun ada panduan. Agama lain pun cerita syurga neraka. Cina pun percaya ada syurga neraka. Sebab itu kalau kita pergi Singapura, kadang dia tengok. Dia ada cerita, you masuk dia cerita. Kalau orang masuk neraka, dia dipijak oleh penjaga neraka. Dia yang masuk neraka memang orang jahat-jahat semua. Semua pun percaya. Yang jahat-jahat memang ke neraka. Yang baik-baik, dia akan masuk syurga. Dia ada mungkar nakir. Dia ada mungkar nakir semua. Kalau kita pergi Singapura, boleh ziarah tempat dia. Dia boleh tunjuk. Orang Kristian pun percaya adanya syurga neraka. Orang India pun percaya. Semua percaya. Tapi kalau kita tanya mereka secara detail, tak ada. Kita, Masya Allah. Detailnya agama kita, sejak kita lahir, agama kita sudah ajar kita bagaimana cara kita menyambut kelahiran seorang baby. Hari ke-7 contohnya adanya akikah bagi yang mampu. Dia satu package. Cantiknya Islam. Dia bukan terpulang. Bukan terpulang ikut suka hati dia. Ikut peraturan. Cantiknya ada peraturan. Hari ke-7 kelahiran baby, kita disuruh oleh Nabi supaya korbankan seekor kambing bagi satu anak perempuan. 2 ekor kambing bagi satu anak lelaki. Ini tak boleh tukar. Minimum kambing. Maksimum lembu atau kerbau. Kalau akikah hukumnya, dia tak boleh kongsi. Kalau anak lelaki mau kerbau, lembu, 2 ekor lembu, satu anak. Dia tak macam korban haji. Korban haji, binatang besar, 7 orang boleh share. Akikah no share. Individual. Tapi kita keliru, kurang faham. Kita umumnya beragama secara borong saja. Tidak teliti. Kalau korban, kambing 1 ekor. Lembu kalau perempuan, anak perempuan, mau boleh 2 ekor. 1 ekor lembu juga tak boleh share. Dia kira ekor, dia tak kira size. Bagaimana nak korban ayam macam Kentucky? Oh, tak boleh. Ayam tak boleh korban. Ya. Kerana ayam 1 orang pun tak boleh makan. Jadi yang makanan 1 orang boleh makan, itu tak boleh jadi korban. Dia mesti besar seminimumnya kambing. Ini contoh. Lepas itu agama ajar kita apa nak buat dengan baby. Agama ajar supaya baby itu dicukur rambutnya. Bukan potong jambul. Kita biasa potong jambul. Ya. Cukur. Yang diperintah oleh agama, cukur. Kita ada terbiasa potong. Ya. Kemudian rambut itu disuruh timbang. Tengok berapa beratnya. Ikut harga perak atau emas, sedekahkan. Tak ada kelapa-kelapa punya. Kita pula suka main kelapa, bukan? Luar bandar banyak kelapa. Kelapa luar bandar pun mahal sekarang, macam bandar juga. Saya ingat kalau masuk kampung, kelapa murah. Tapi dia sudah tahu harga bandar. Dia bawa, walaupun dia duduk kampung, harga-harga bandar. Alhamdulillah lah. Tak apalah rezeki mereka juga. Ya. Ala kulli hal. Lepas itu Nabi suruh kita buat apa? Binatang yang kita korban pun diajar oleh Nabi pembahagiannya. Boleh bagi
ketiga. Satu bahagian kita ambil. Satu bahagian kasihlah kepada orang susah. Satu bahagian siapa-siapa pun kita boleh bagi. Orang kaya pun kita boleh bagi. Sebagai tanda kesyukuran kita. Hatta orang yang belum Muslim pun boleh makan. Jangan boleh kata, oh kerana you tak Islam, you tak boleh makan. Apakah makanan halal ini untuk orang Islam saja? Kalau begitu pandangan kita, semua makanan halal, kalau orang tak Islam masuk, minta maaf, you Muslim lah? Tak, minta maaf ya, you tak boleh makan di sini. Kerana ini restoran halal untuk orang halal saja. Orang tak halal tak boleh masuk. Mana ada undang-undang begitu kan? Ya. Semua asal halal, semua orang boleh makan. Itu cantiknya halal. Ya, Allah berfirman dalam Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyib. Wahai manusia, makanlah rezeki Allah yang halal. Halal untuk semua manusia, bukan untuk orang Islam saja. Hanya orang Islam teliti ambil berat tentang halal haram. Orang tak Islam, dia kira boleh makan, dia makan. Yang dia tak makan, kayu dengan batu saja. Ya. Selain itu, dia boleh makan, dia makan. Itu bezanya kita dengan mereka. Tengok. Lepas itu, kita dalam menyambut baby, kita disuruh tahnikkan anak itu. Kan? Selepas itu, ditetapkan namanya. Dalam nak pilih nama cantiknya Islam. Yang penting bukan sedap bunyinya. Maknanya mesti betul. Di antara nama yang Nabi cukup marah, tak suka, tukar, seperti Asia. Asia artinya seorang yang suka buat maksiat. Aisyah okey. Asia beri seorang yang suka buat maksiat. Bagaimana kalau bunyi Zaini? Zaini okeylah. Perhiasan kan. Kalau zina bagaimana? Penzina. Tak boleh. Kalau zani tak boleh. Zani penzina. Bukan. Ini contoh sajalah. Ya. Nama pun diajar supaya pilih yang terbaik. Kerana apa? Kerana nama itu merupakan doa. Orang akan panggil nama kita selalu. Panggilan itu merupakan doa. Kalau nama kita Amin, sedaplah. Tiap-tiap orang sebut nama kita. Habib Dolin, Amin. Habib Dolin, Amin. Bukan. Kalaulah kebetulan. Nama pun kita perlu tengok cantiknya Islam. Dia ajar kita. Kemudian nak didik anak bagaimana? Diajar lagi. Apakah pendidikan yang paling penting untuk anak-anak? Ialah adab. Nak suruh anak berfikir, dia tak boleh fikir lagi. Bukan. Sebab itu dia buang najis, dia boleh main dengan najis. Dia ingat najis tu mungkinkah, kek ke apakah. Mana kita tahu kan. Pasal dia tak tahu membezakan lagi. Tapi sedikit-sedikit kita didik. Tak boleh buat ini. Tak boleh pegang ini. Tak boleh itu. Ini adab-adab. Supaya dia berhati-hati. Cantiknya Islam kerana Islam bermula daripada situ. Jadikan manusia yang berdisiplin, beradab tinggi. Di mana letaknya ya, kedudukan sesuatu bangsa di adabnya. Walaupun dia putih, tapi kalau perangai dia tak elok, orang tak akan hormat dia. Ya. Yang penting tengok Islam ajar kita. Ya. Ada tahniknya, ada namanya. Sudah buat itu semua, selesai tanggungjawab terhadap baby. Sekarang didik anak itu. Kalau nak anak itu besar jadi penyanyi, pasanglah lagu selalu. Dia nanti selalu dengan lagu-lagu, lama-lama dia jadi seorang penyanyi. Kalau kita nak anak kita jadi orang yang pandai mengaji, pasang ya pengajian Quran. Lama-lama dia masuk. Dia nak baca Quran mudah. Dan seterusnya lah. Ya. Cantiknya Islam. Nak makan, Islam ajar. Pilih yang halal. Bukan hanya makan saja, mesti halal. Bukan halal saja, tayyibah yang baik. Muslimat kalau diberi pilihan,
Beli barang di pasar biasa dengan pergi ke pasar yang jual barang organik, mana yang bagus? Muslimat pilih yang mana? Organik lah, jangan tak pilih organik. Tapi mahal sikit. Tak apa kalau mampu. Kerana kesihatan lebih penting daripada harta benda. Ada duit. Simpan beratus ribu juta-juta. Tapi badan sakit. Orang makan ayam, kita makan ubat. Orang makan sayur, kita makan ubat. Pasal dah sakit. Apa gunanya nikmat Allah? Kesihatan tak ada. Islam ajar kita. Kalau kita nak membangun seperti mana saya yakin kementerian ini, ada projek pembangunan luar bandar. Islam bila kata pembangunan, dia adalah pembangunan seimbang. Artinya, pembangunan jasmani body, pembangunan minda ilmu, pembangunan rohani ibadat. Dia a balanced development. Dalam Islam mengatakan a balanced development. Untuk jasmani, kita dedahkan, ajar supaya masyarakat tahu bagaimana nak makan makanan yang mendatangkan nutrition, kesihatan. Bukan untuk kabur saja. Bukan. Kita umum kabur lah. Makan untuk kenyang. Bukan. Yalah. Kenyang ini kadang-kadang penyakit. Yang penting makanan itu biarlah seimbang. Adanya karbo, adanya protein, adanya vitaminnya, mineralnya. Ya. Semua ada. Balanced diet. Kalau kita jaga makanan dari awal, kesihatan kita terjaga. Tak payahlah kita buang duit masuk klinik, keluar klinik, masuk hospital, keluar hospital. Tak ada duit itu habis di situ. Kan? Muslimat juga kena jaga. Kan? Nak masak, contohnya tengok. Setengah orang kalau dia makan sayur, dia suka makan sayur raw. Tak masaknya. Kalau orang kampung, ulam-ulam. Kalau orang bandar, salad-salad. Bukan? Ini salad punya semua. Sayur ya. Kalau orang India, dia tak hati. Orang India, dia masak sampai sayur itu hilang. Dia ambil khasiat. Ya, dia goreng sampai hilang khasiat dia. Kalau orang Cina, dia steam semua. Supaya khasiat itu tidak habis. Itu bagus. Kita kena belajar. Mana yang mendatangkan keuntungan, ambil. Kerana yang baik semua datang dari Allah. Siapa yang jadikan Cina? Jangan kita anggap Tuhan Cina lah buat orang Cina. Setengah orang ada juga kekeliruan. Dia kata, saya ingat ada Tuhan Cina buat orang Cina. Tuhan yang hitam buat orang hitam. Sebab itu kalau kita masuk ke gereja pun lebih kurang sama. Masuk ke tokoh Cina ke tokoh India lebih kurang sama. Kalau tak biasa masuk, cubalah ziarah sekali-sekali. Ya, bagus. Dapat ilmu. Kalau masuk tempat-tempat orang India, semua ya, berhalanya mesti hitam. Tak ada yang kulit putih. Muka pun macam geng dia semua. Masuk pula tokoh Cina. Muka Cina sebiji. So much muka Cina saja. Kan? Masuk pula gereja di Filipina. Nabi Isa muka macam Filipino. Pergi ke barat, dia jadi orang putih. Orang macam dia rupa. Kadang-kadang seronok juga. Kadang-kadang tak tahu. Kenapa you bayangkan dia macam kamu? Siapa pun tak nampak dia pun. Siapa pun tak lihat. Jadi kita masing-masing bayangkan dia. Ikut apa yang kita rasa. Saya pun tanya, you ingat Tuhan ini warna apa ya? Saya ingat Tuhan itu gelap macam saya. Kata. Mesti hitam dulu. Yang Cina kata, Tuhan mesti putih. Macam-macam. Kita kata Allah, dia itu tak sama dengan makhluknya. Cantik Islam, jawapan semua dah ada. Tapi Allah, Tuhan bagi semua makhluk. Sebab itu,
Dia kata Rabbul Alamin. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila ajar kita baca Quran kadang qul a'udzu birabbin nas. Kan? Dia tak kata qul a'udzu birabbil arab. Qul a'udzu bil muslimin. Tak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ayat pertama surah Fatihah pun alhamdulillahirabbil alamin, alam semesta. Semua. Ayat surah yang terakhir qul a'udzu birabbin nas. Nabi waktu dia sedang berkhutbah di Arafah. Ini haji baru sudah kan. Waktu Nabi sedang berkhutbah, Nabi depan orang Islam. Arafah hanya orang Islam boleh duduk di situ untuk wukuf kerana nak buat haji. Kawasan itu orang tak Islam tak boleh pergi. Itu tanah haram. Itu pun memang 100% Muslim dan boleh dikatakan 90 lebih peratus adalah orang Arab. Sekalipun Nabi tak kata ayyuhal Arab. Tak pernah dia kata ayyuhal hujjaj. Tak ada. Dalam dia sedang berkhutbah, dia bersabda ayyuhan nas. Ayyuhan nas. Allahu Akbar. Wahai manusia. Wahai manusia, indahnya Islam. Artinya Islam untuk manusia sejagat. Orang Islam bila nak cakap sesuatu, dia mewakili semua manusia. Mewakili semua bangsa. Itulah Islam. Kalau mewakili satu bangsa, itu bukan ajaran datang daripada agama kita. Itu yang Islam datang menyatu padukan semua bangsa. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kamu hidup berbeza antara satu dan lain, bermusuh-musuh kerana warnanya, bangsanya, oleh kerana kabilanya. Saya geng ini, saya geng itu, saya ini, saya keturunan itu. Kerana itu kita berpecah. Datangnya Islam menyatu padukan kamu semua dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asbahtum ikhwanan. Jadi saudara dunia akhirat. Indahnya Islam. Cantik. Kalau kita faham. Sebab itu Nabi kata, inna rabbakum wahid. Waktu dia sedang khutbah depan orang Islam, dia tak kata wahai hujjaj, wahai orang Muslim. Dia kata wahai manusia, ingat Tuhan kamu hanya satu. You suka tak suka, itu masalah you. Yang betul hanya satu. Kalau kita pergi China, kita tengok orang China banyak komunis. Ya betul. Sebelum komunis, China ada 120 juta umat Islam. 120 juta umat Islam, berapa kali rakyat Malaysia? 4 kali ganda. Itu seluruh rakyat. 4 kali ganda. Selepas datangnya komunis, orang Islam masih tinggal 60 juta. 2 kali ganda. Ramai orang Islam. Tapi di negeri China, bila you sebut Islam, dia kata, Hui Chao Teren. Dia kata, ini agama keturunan Hui. Kerana kebetulan orang keturunan Sen Hui ini, boleh kata 90% Muslim. Kalau orang nak tahu dia ini Muslim, tak Muslim, Hui, Ha, Ma. Ini Sen tanda orang Islam. Ha mewakili Harun, Ma Malik. Hui memang kebetulan. Qom itu paling banyak yang menerima Islam. Yang tak Islam, negeri Cina panggil Han. Hui Han. Hui Han. Han artinya tidak Muslim. Hui anak Han artinya tidak Muslim. Supaya kita faham. Siapa jadikan mereka? Inna Rabbakum wahid. Nabi kata Tuhan kamu satu. Wa inna abakum wahid. Kamu datang dari satu bapa. Bapa kita satu juga. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kita keturunan Adam. Anak cucu Adam semua. Kita dengan Peter ke, Murusami ke, Asing ke, Hong ke, adik-beradik.
Segi keturunan Adam dan Hawa. Kenapa kita berbeza-beza ya? Bila berlakunya bahasa ini, bangsa ini, warna ini, bila berlaku? Dia berlaku atas kehendak Allah. Bukan waktu Adam. Dia berlaku pada waktu Nabi Nuh alaihissalam. Naik atas kapal semua satu. Waktu itu belum ada bangsa. Hanya ada manusia. Keturunan Adam habis. Bila Allah takdirkan dia turun dari kapal, anak Nabi Nuh cakap bahasa yang berbeza. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah jadikan dia cakap berbeza sekarang. Anak Nabi Nuh ada 4. Kan'an, Sam, Ham, Yafud. 3 beriman, 1 tak beriman. Tak ikut naik kapal. Dia dihanyut Allah. Tetapi 3, bila turun kapal, turun-turun adalah pengikut Nabi Nuh tak lebih 100 orang. Tak lebih dari 100. Berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun. 950 tahun dia berdakwah, pengikut tak sampai 100. Kan? Tapi Nabi Nuh berjaya juga kerana dia jalankan tugas Allah. Kita dakwah pun belum lagi. Kan? Kadang-kadang dakwah cakap sekali dua, dah cukup lah. Ini 950 tahun. Allah takdirkan. Bila mendarat, anak ini dengan kumpulan yang kecil cakap bahasa yang berbeza. Siapa yang takdirkan? Allah. Lepas sudah berbeza, masing-masing bawa kumpulan masing-masing ke utara, ke selatan, timur. Kemudian masing-masing hidup dalam kawasannya. Allah kata, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Indahnya Islam. Wahai manusia, kami yang jadikan kamu dari satu laki, satu wanita, Adam Hawa. Dengan izin Allah di zaman Nabi Nuh, Allah takdirkan kamu dijadikan bangsa-bangsa dan suku-suku kaum. Bila berlaku? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Puncahnya, sejarah manusia ini. Walaupun kamu berbeza segi warna, bangsa, bahasa, budaya, Allah berfirman, bukan saya bezakan kamu untuk bergaduh. Untuk kata aku lebih baik dari dia. Kerana apa? Aku putih, dia hitam. Kenapa aku lebih baik? Tengok color lah. Wah, color saja tak jadi. Bukan. Darah kita color tu, walaupun badan putih, darah tu putih tak? Darah sama saja. Bukan. Cantiknya Islam. Allah kata, yang paling baik di antara kamu bukan kerana bangsanya, namanya, keturunannya, kekayaannya. Inna akramakum indallahi adqakum. Orang paling baik, orang yang paling bertakwa. You boleh jadi hitam. Bilal Arabak memang kulit hitam. Bilal kita tahu kan, orang hitam. Tapi dia masuk Islam. Lepas tu Abu Zar, orang Arab, dia pun masuk Islam. Satu hari mereka macam adalah ketegangan sikit. Abu Zar kata pada Bilal, Bilal, you jangan lupa, you dari keturunan mak yang kulit hitam tau. Mak you hitam tau. Tak payah cerita pun dia tahu mak dia hitam. Bukan. Kalau mak kita dah hitam, takkan kita kata putih. Tetaplah hitam kan. Dia tahu you tak payah hitam pun, dia tak pernah menafi pun. Tapi bila Abu Zar cakap begitu, tersinggung jugalah. Ya, Bilal. Akhirnya, berita ini sampai pada Nabi. Nabi pun jumpa Abu Zar. Dia kata, Abu Zar, kau masih ada sifat jahiliyah di dalam diri kau. Walaupun kau telah Islam, kau masih ada sifat jahiliyah. Lalu Abu Zar terkejut. Apa yang kata jahiliyah? Kerana you
kaitkan warna Bilal, ya, justru menghina ibu dia kerana warnanya. Itu bukan datang dari Islam. Islam anggap semua orang Islam saudara. Sama di sisi Allah. Tak boleh hina kerana warna. Warna ni Allah yang jadi. Bukankah? Mata kita ni kalau biasa apa? Hitam juga. Kalau putih tak nampak lagi. Bukan. Jangan ingat hitam tak ada nilai, ada nilai. Rambut kalau hitam, kira mudah lagi lah kan. Kalau dah tukar warna, mau hitam balik juga tak boleh. Warna lain yang orang kata yang warna apa yang kita boleh pakai? Ya. Berang. Ya berarti warna inai itu boleh, tapi tak boleh warna hitam. Jangan tipu orang, ya. Terimalah hakikat bahwa engkau telah bertambahlah usia, ya. Lalu terasanya Abu Zar kesalahannya menghina satu orang kerana warnanya. Menangis dia. Dia jumpa Bilal. Dia kata, wahai Bilal sahabatku, maaf, saya terkeluar kata-kata itu. Kata itu keluar dari mulut aku. Dia letak wajahnya di bawah. Dia kata, pijaklah aku. Wahai Bilal, pijaklah aku. Hina saya. Terasanya Abu Zar. Orang dulu lain, ya. Dia telah salah cakap. Cepat-cepat dia insaf dan bertaubat. Orang kanan dia luar biasa. Dia kebal sikit. Jadi salah pun tak salah punya. Orang dulu lain. Dah salah cepat-cepat dia ikhlas. Selepas itu, Bilal pun menangis. Dia tengok begitu, ya, humble-nya Abu Zar. Begitu rendah diri, ikhlas. Bilal pun menangis. Sudahlah Abu Zar. Dia pun angkat dia, peluk dia. Sudahlah. Itu kadang-kadang manusia akan terlepas kata. Islam itu cantik. Nak cakap pun orang Islam bukan cakap sebarang. Allah bagi, Rasulullah bagi, Allah dalam Quran kata, wa qulu qawlan sadida. Nak cakap yang betul. Nabi kata, man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian nak cakap yang baik, kalau tidak diam lebih baik. Tengok bagaimana indahnya Islam. Nak cakap, Islam ajar kita cara-cara cakap. Nak makan, Islam ajar kita cara nak makan. Nak minum pun Islam cara nak minum bagaimana. Minum, jangan minum macam unta. Bagaimana unta minum? Unta minum kalau dahaga, ini satu gelas, satu botol. Dia buka sekali satu sip sampai habis. Baru dia berhenti. Kita manusia. Tuang dulu. 1, 2, 3, baru minum. Kemudian Nabi kata, jangan minum tangan kiri. Tak boleh pula. Kemudian dia kata, minum kalau air panas. Tarik semua. Jangan hembus. Jangan hembus. Dah. Kalau nak, orang India pandai. Dia nak supaya you cepat minum, dia tarik. Dia tarik supaya dia tak panas sangat. Jadi cepat minum, cepat beredar. Bukan. Itu saja. Dia nak tempat itu. You jangan duduk lama-lama ni. Baru ambil satu gelas teh, duduk setengah jam. Habislah customer lain. Dia tarik sampai dah korang panas. Boleh minum dah. 5 minit tak boleh habis lah. Contohlah ya. Tak boleh adab, Masya Allah. Masuk tandas ada adab. Nak keluar tandas ada adab. Bersin ada adab. Semua ada adab. Tak akan jumpa dalam agama lain. Syurga ceritanya bagaimana, apa isinya, apa, berapa pintu syurga, berapa darjat syurga. Semua ada. Apa dalam syurga? Bidadarinya, bidadaranya, sungainya, macam-macam sungai. Madu ada, sungai susu ada, sungai arak pun ada. Hanya jangan minum sini saja. You minum sana tak masuk. You masuk syurga, bukan Allah bagi botol arak, sungai arak. Nak rendam dengan arak boleh, nak rendam dengan madu boleh, nak rendam dengan susu boleh. Mana tak sedap badan kita, kan? Cantik. Dalam agama lain, dia tak cerita. Bila kiamat apa berlaku, adanya titi, ada timbangan Allah. Mana ada dalam agama lain, tak ada. Saya telah beragama Buddha, saya tahu.
Saya beragama Kristian dulu, saya tahu. Saya cerita kerana melalui ilmu yang saya alami. Hanya saya doakan supaya saudara-saudari jangan lupa pada keindahan Islam. Tapi keindahan Islam tidak terletak pada ritual. Tidak. Dia terhadap value dia ada dalam spiritnya. Contohnya, Islam ajar kita hidup bersatu. Tak kira apa bangsa. Bukan. Agama lain, dia masih ada klik-klik. Dia ada kelas-kelas lagi. Sebab itu, Islam sekarang berkembang mudah di barat. Kenapa? Orang kulit hitam suka Islam. Dia kata, Islam sama. Hitam, putih, semua. Sama saja. Tidak macam mana. Orang sana, you pun sama-sama Nasrani, tapi kalau dulu bas dia naik, you tak boleh naik. Ini bas orang putih saja. Sekolah orang putih, restoran orang putih saja. Asal-asal dulu. Bukan. Perkauman kuat. Sampai nak masuk gereja, dia kata, oh maaf, ini gereja untuk orang putih saja. Tengok salib kami pun putih. Tengok warna Nabi Isa pun putih. Semua putih. Jadi buat orang yang masuk Kristian ni marah. Hitam ni. Dia balik kampung dia, kempen, buat satu gereja baru. Cat semua gereja hitam. Cat salib pun hitam. Padri dia pun hitam. Semua hitam. Kemudian orang putih lalu situ nak masuk. Maaf. Ya sama-sama walaupun you ada salib. Tapi kami yang hitam punya. You nak bezakan warna, kita bezakan betul-betul. Islam tidak. Datang Mekah, Masya Allah, hitam, putih, macam-macam boleh duduk. Tak boleh bahasa, boleh faham juga. Okay. Alhamdulillah ya. Senyum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adalah faham, insya Allah, Masya Allah, itu semua boleh cakap. Ya. Dia cakap rahsia sikit, kita pun rahsia, no. Dia pun English, no. Semua no, tapi faham, Alhamdulillah. Ini indahnya Islam. Ya. Kita boleh hidup bersatu, makan bersama, tak kira bangsa, tak kira warna, kita boleh hidup macam satu family. Itulah harapan kami, fahamlah Islam dalam bentuk itu. Jangan faham Islam dalam bentuk yang sempit. Seakan-akan kita punya salah. Sebab itu orang nak masuk Islam di Malaysia susah sikit. Maaf saya cakap. Saya tahu, saya dulu masuk Islam juga. Keluarga saya dengar saya nak masuk, habislah anak saya jadi Melayu. Dia masuk Melayu. Saya kata, tidak, mak, saya anak Cina lagi. Sampai hari ini masih Cina. Itu bangsa yang Allah yang jadi. Bukan saya pilih. Allah dah kata Cina lah. Bukan. Tapi agama Islam. Mak kata, tak ada. You habislah Melayu. Mak saya tak faham. Saya maafkan dia. Tapi sebelum dia meninggal, dia masuk Islam. Dia faham. Alhamdulillah. Abang saya masuk Islam sebelum Ramadan baru ni. Meninggal dalam akhir Ramadan. Awal Ramadan dia meninggal. Atau awal Ramadan atau sebelum. Sebelum Ramadan. Alhamdulillah. Tapi apa yang saya nak akhiri, yang keliru bagi saya bila saya balik ke kampung orang-orang Islam, Melayu, di Kulim, Kedah. Jadi orang-orang tua-tua Melayu tanya saya, ini bila masuk Melayu? Alamak, betul lah mak saya cakap tadi. Bukan. Saya dah kata mak saya tak betul. Tapi bila orang Melayu yang tanya saya bila masuk Melayu, oh betul lah, confirm mak saya kata kita masuk Melayu. Kita keliru juga kadang-kadang. Melayu bangsa macam Cina, India. Islam tu agama. Agama Allah punya. Inna dina indallahi al-Islam. Kita boleh kata saya Muslim. Kita tak boleh kata saya Islam. Islam itu agama. Muslim penganutnya. Jangan keliru. Ya, agama dan bangsa tak sama. Ya. Dulu Melayu sebelum datang Islam dia agama apa? Agama India. Orang Arab sebelum datang Islam agama apa? Macam tu juga adik-beradik India. Berhala keliling Kaabah. Bukan macam-macam bentuk. Berdiri ada, duduk ada, baring ada. Bukan. Tapi datang Islam, habis, clear. 23 tahun saja. 360 berhala habis. Tinggal Kaabah. 23 tahun.
Tengok hebatnya Islam. Bawa perubahan. Kita 50 lebih tahun tak berubah juga. Kan? Tak berdakwah. Berhala bertambah banyak. Ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita. Jadikan kita umat yang istimewa kerana Allah berkata kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik umat. Dengan kepahaman yang betul. Baru orang hormat kita, nilai kita. Oh, these are good people. Sebab itu saya di mana saya pergi, bila saya nak cakap satu isu, apa juga isu dalam dunia ini, saya kata, we Muslim are here to present humanity, mankind. Kita bukan datang untuk nak memperjuangkan hak satu bangsa, satu kaum, hak asasi manusia. Human right, kita champion human right. Alhamdulillah kita buat banyak dialog di barat bersama kumpulan orang-orang yang belum Muslim, yang attack Islam. Bila kita adakan dialog, mereka sudah faham Islam yang begitu cantik, indah dan begitu adil, mereka masuk Islam. Senang orang luar masuk Islam. Kerana agama Islam, agama intelek. Bagi orang yang intelek. Bagi orang yang mau membaca dan berfikir. Ini Islam. Hanya kita sekarang kurang. Kita ikut secara kebetulan. Kita kurang membaca. Orang sana jangan main-main. Walaupun baru masuk Islam, dia ada pegang Sahih Bukhari dah. Sahih Bukhari dia ada baca. Kita 2 tahun dah makan nasi Bukhari sampai sekarang. Ya. Sahih Bukhari pun tak baca. Betul. Itu hadis Nabi itu. Kalau orang tanya kata, faham hadis Nabi? Faham, belajar. Hadis Nabi yang pertama dalam Sahih Bukhari apa ya? Bunyinya. Ada pun, siapa pun tak tahu. Saya dulu bila kata Bukhari, Imam Muslim, ada satu kumpulan orang tua jumpa saya, Ustaz, kami keliru lah ini ucapan Ustaz. Kenapa? Kami tahu imam ada 4 saja. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Ustaz kata Imam Bukhari, Imam Muslim, imam keberapa ni? Saya pun terkejut. Takkan you tak kenal Imam Bukhari? Takkan you tak pernah dengar Imam Muslim? Ini ulama-ulama hadis. Kebetulan kita tak terdedah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Masa pun ikut jadualnya sudah habis. Ya. Kalau satu soalan boleh. Ya. Ada satu soalan. Dipersilakan kalau ada satu soalan. Nah. Dalam Al-Quran Allah beritahu, Allah jadikan surga seluas langit dan bumi yang wasari Maghfiratun minallah. Mengapa untuk mana Ustaz? Adakah seluas dalam Quran Allah Subhanahu bayangkan kedudukan syurga yang mana tidaklah boleh orang kata syurga itu nanti terlalu banyak orang masuk, dia full house. Jadi kena queue. Kadang-kadang orang Islam pun saya pernah jumpa yang kata semua orang nak masuk syurga. Buat apa Allah cari neraka? You tak mau masuk, biar saya masuk. Senanglah, senang cakap sekarang kan. Kita ni kadang-kadang cakap saja, tak terfikir. Main-main saja kan. Memang Allah ceritakan sifat syurga bagaimana. Berarti ruangan ini nak tunjuk luasnya syurga luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kalau boleh mau kita semua masuk syurganya. Berapa tingkat syurga? Syurga ada 100 kelas. Yang paling tinggi Firdaus Al-A'la. Nabi Muhammad masuk syurga yang mana? Jawapannya lain kali kita jumpa. Boleh belajarlah, boleh tanya mana-mana pun nanti. Ya. Berapa pintu syurga? 8. 8 pintu syurga. Tapi kelas 100 kelas. Boleh masuk 100 menjadilah. Okay. Luasnya syurga. Sehingga tidak ada satu ketika yang orang kata sudah full house, tak boleh. Sehingga syurga pernah mengatakan kita masih menunggu penghuni. Tak cukup. Nanti kalau Allah takdirkan dia
akan letakkan izzahnya. Malik. Penuh. Neraka pun gitu. Luasnya neraka pun macam tu. Artinya, jangan susah hati. Neraka pun memang ada tempat. Ya, sebab itu bila Isra dan Mi'raj, Rasulullah digambarkan, dilihat supaya lebih banyak orang masuk neraka. Jibril pernah dipersilakan Allah tengok surga dan neraka. Bila dia tengok surga, dia keluar, dia kata, ya Allah, siapa yang tak mau masuk surga ini? Dia beliau tengok neraka, ya Allah, siapa pun tak akan masuk neraka. Dia happy dengan syurga, tak happy dengan neraka. Lepas itu, dia cerita, dia kata, saya ingat, walaupun syurga itu macamnya nikmat, tak senang ya nak masuk. Lebih senang masuk neraka. Itu gambaran Jibril. Pada hakikatnya, senang dah masuk sekolah biasa dengan masuk penjara. Mana senang? Masuk universiti senang ke? Masuk penjara senang? Ha? Penjara bukan senang nak masuk. Bukan boleh apply punya. Penjara tak pernah keluar borang untuk apply. Nak masuk penjara, banyak kerja tu. Nak masuk penjara, you kena pandai. Pandai tipu, pandai bohong, pandai merompak, pandai buat jahat. Baru qualified masuk neraka. Masuk penjara. You tak boleh apply punya. Recommendation orang tak kasih. Tapi kalau sekolah senang. Baik you lulus, masuk. Memang bukan senang masuk. Ya. Nak masuk neraka pun you kena jadi terror dulu. Bukan. Jadi ala kulli hal, memang neraka akan rasa tak cukup penghuni. Sehingga Allah letakkan perintahnya, izzahnya, cukup. Selesailah. Jadi memang luasnya syurga lagi kerana rahmat Allah lebih luas daripada yang lain. Itulah jawapan kita muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurganya dan jauhkan kita dari nerakanya. Sebab Nabi pernah bersabda, siapa yang suka baca doa, Allahumma adkhilna jannatak 3 kali. Pagi 3 kali petang. Allahumma adkhilna jannatak. Allahumma adkhilna jannatak. Wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan 3 kali. Penjaga syurga akan memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan ia ke dalam syurga. Penjaga neraka akan kata, ya Allah, dia dah minta supaya jangan masuk neraka, kau jauhkanlah ia dari neraka. Malaikat Ridwan dan Malik akan berdoa. Sebab itu jangan lupa berdoa kepada Allah Rabbul Alamin supaya kita semua dimasukkan ke dalam syurga dan dijauh dari api neraka. Amin ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.